A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan menyambung siri-siri tadabbur yang seterusnya, membicarakan tentang surah Al-Qari'ah, insya-Allah. Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya Allah Taala, kita sebut ada 4 surah yang saling berkait, kan. Pertamanya kita sebut, kita bincangkan surah Al-Zalzalah, berlakunya goncangan, satu gempa yang kuat, yang dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala balik kepada dunia membicarakan tentang Al-Adiyat, tentang Al-Adiyat, untuk mengkisahkan tentang ketaatan, bagaimana manusia sepatutnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kuda-kuda yang disifatkan berlari pantas, mensasarkan musuh yang walaupun berisiko tetapi taat kepada tuannya, begitu juga manusia. Dan pada surah Al-Qari'ah ini juga Allah Taala balik kepada cerita akhirat. Cerita akhirat untuk menceritakan, menyambung tadi. Tak kala dalam surah yang sebelum ini kita sebut, Allah Taala mensifatkan yauma yakun yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tak kala manusia itu dipecah-pecahkan ke dalam beberapa kumpulan untuk diperlihatkan amalan. Maksudnya pada hari akhirat ni pertamanya kita akan diberikan buku amalan. Kemudian kita akan diperlihatkan buku amalan tadi. Kemudian buku amalan kita tadi, segala amalan kita tu akan ditimbang, mizan akan ditimbang pula. Lepas tu, selepas ditimbang itulah berlaku penghukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, penghakiman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ini dia mulakan dengan Al-Qari'ah, satu perkataan je. Al-Qari'ah sebenarnya nak menceritakan tentang kiamat. Al-Qari'ah ini mungkin salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Maksudnya Yaumul Qiyamah, Yauma la yanfa'u malun wala banun, Yaumul Akhirah. Banyak lagi nama-nama kiamat, salah satunya adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni sebenarnya ialah diambil daripada salah satu ciri-ciri hari kiamat itu. Bagaimana nak digambarkan? Diambil daripada perkataan qara'a. Qara'a ni asalnya maksudnya ada 2 benda yang berlanggar dan menghasilkan bunyi yang kuat dan juga mengejutkan. Contohnya kita pergi rumah orang, kita kata dalam bahasa Arab qara'a 'alal bab. Maksudnya kita ketuk pintu. Kita ketuk pintu kan. Kita ketuk pintu tengah malam. Mesti kita terkejut siapa datang ni. Jadi berlaku pelanggaran di antara 2 perkara, 2 benda menyebabkan ada satu bunyi yang kuat dan mengejutkan kita. Maka itulah salah satu daripada sifat hari kiamat. Tak kala Allah Ta'ala menyebut Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah itu didatangkan dengan isim fa'il. Maksudnya kiamat itu adalah sesuatu yang mengejutkan, mengeluarkan bunyi yang kuat. Berlaku banyak pelanggaran di antara mungkin bulan dan juga matahari dan bumi dan sebagainya, segala bukit dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala memulakan Al-Qari'ah. Sebab Allah Ta'ala sebut sepatah begitu saja. Dalam bahasa Arab mesti ada benda yang mahzuf, benda yang dibuang. Ada ulama kata juga ialah boleh jadi menunjukkan kepada suasana hari kiamat itu sendiri. Sebagai contoh, kita kalau berlaku rumah terbakar kan, kita sebut tak, tuan-tuan tolong ni, rumah saya ni sebenarnya sedang terbakar. Kita tak sebut perkataan yang penuh. Kita kata api, api, api. Sebab apa? Sebab keadaan yang cemas. Kita takhwif. Maksudnya Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa suasana yang menakutkan. Maka hanya dipakai Al-Qari'ah. Maksudnya hari kiamat. Dengan makna ciri yang berlaku itu, suasana yang berlaku itu ibaratnya daripada asal perkataan tadi, menunjukkan kepada mengeluarkan bunyi yang kuat, yang mengejutkan akibat berlaku pertembungan di antara banyak benda tadi. Wa ma mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah.
Jadi Tuhan ulang dalam ayat ini 3 kali. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang menyebabkan kamu tahu tentang hari kiamat tadi? Hakikatnya kita tak tahu. Kita nak beritahu pun kita tak tahu. Sebab ini benda-benda yang ghaibiyat. Benda yang berkait dengan mustaqbal. Benda ghaib yang kita tidak tahu. Dalam surah sebelum ni kita bincang, Tuhan sebut banyak di dalam pengetahuan manusia ni, termasuk Rasulullah SAW, tidak tahu benda ghaib melainkan apa yang diajar oleh Allah Ta'ala. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan manusia tentang benda-benda yang dia tidak tahu. Jadi termasuklah hari kiamat tadi, Al-Qari'ah. Jadi Allah Ta'ala mensifatkan Al-Qari'ah ini, maksudnya banyak dalam syarak ini, dalam Quran khususnya, Allah Ta'ala mendatangkan satu perkataan yang mana mungkin boleh jadi perkataan itu dikenali oleh Arab dengan makna yang berbeza, kemudian digunakan oleh Islam dengan makna yang berbeza. Contoh kita kata salat. Solat ni Arab kenal solat ni sebagai doa. Tusalli, yusalli. Solat itu adalah doa. Setiap orang yang bersolat artinya dia sedang berdoa. Tapi syarak Allah Ta'ala mengambil perkataan salat itu dikhususkan kepada satu perbuatan yang bermula dengan takbir, berakhir dengan takbir dengan salam tadi. Begitu juga Al-Qari'ah. Asal qara'a itu dalam bahasa Arab kita sebut suatu perkara yang berkait dengan pertembungan di antara dua benda yang menghasilkan bunyi yang kuat dan mengejutkan kita. Maka Tuhan ambil sifat itu digunakan pada hari kiamat, Al-Qari'ah. Jadi manusia tak tahu apakah Al-Qari'ah, melainkan akan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya Tuhan tambah lagi antara cerita hari kiamat itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari yang mana manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Al-farash ini boleh juga dia merujuk kepada anak-anak ataupun orang Kelantan kata katu katu tu. Katu tu juga boleh juga kita sebut sebagai al-farash. Sebab al-farash ini dia binatang yang kecil gitu yang terbang tu. Contohnya katu ni dia terbang, kita tak tahu kalau dia terbang ramai-ramai tu tak tahu dia nak pergi mana. Kejap datang sini, kejap datang sini. Jadi di sini disebut dengan perkataan al-mabthus. Maksudnya terpecah ke sana ke sini, tak ada arah tujuan. Kalau kita tengok burung terbang kan, kita duduk dalam tengah jalan tu tengok burung terbang tu, boleh jadi terbangnya burung tu terarah pergi ke satu tempat berkumpulan. Tapi keadaan hari kiamat tidak begitu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Maksudnya manusia pada hari tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat anai-anai ataupun kelkatu ataupun pepijat yang mana sedang berada dalam keadaan terpecah, tidak tahu nak pergi arah mana, tak tahu nak pergi kanan ke kiri, depan ke belakang, berjalan tak tentu arah. Sebelum ni kita sebut dalam surah yang sebelum ni bahawa manusia itu disifatkan sebagai pada hari kiamat itu kita sebut manusia itu dalam keadaan zalzalah. Maksudnya wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia dalam keadaan tertanya-tanya. Sebab salah satu makna zalzalah tu tergelincir. Maksudnya terumbang-ambing, tak tahu nak pergi mana. Kejap jatuh, kejap tak seimbang dan penuh dengan persoalan. Wa qala al insanu ma laha. Maka ditambah lagi dalam ayat ini Tuhan kata yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia itu pada hari berlakunya kiamat itu seumpama kalkaltu ataupun anak-anak ataupun kita sebut sebagai pepijat yang dalam keadaan terpecah-pecah, tidak tahu arahnya, tidak tahu nak pergi ke mana. Saling berlanggar di antara salah satu dengan yang lain. Berlaku pelanggaran di antara salah satu dengan yang lain. Sebab itu kembali kepada hikmah didatangkan Al-Qari'ah itu dengan makna berlakunya pelanggaran yang kuat di antara satu dengan yang lain. Jadi itu sifat kiamat yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung ganang seumpama bulu yang dipukul, yang dihamburkan. Al-ih ni asalnya dia bulu kambing ataupun bulu bidi-bidi tu kan. Mungkin zaman dulu ni dia tak ada kapas. Dia susah nak cari kapas mungkin di kalangan orang Arab. Jadi mereka ambil bulu-bulu kambing ni ataupun bidi-bidi ni, mereka letak dan juga untuk mendapatkan bulu tu mereka pukul. Proses dia tu kan.
Dia pukul, akhirnya terbang bulu tadi. Itu asalnya. Al-manfush ni maksud proses al-manfush tu adalah merujuk kepada proses bulu kita nak mendapatkan bulu daripada kambing ataupun bidi-bidi tadi. Jadi Allah Ta'ala kaitkan proses manusia yang mana dekat dengan orang Arab pada waktu tersebut, yang mana mereka ni terbiasa untuk mendapatkan ganti kepada kapas bulu-bulu kambing tadi, dan prosesnya adalah dengan kita pukul-pukul dan sebagainya, dan pertebangan bulu tadi itu diletakkan keadaan itu kepada jibal, kepada bukit. Kata Allah Ta'ala, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Bukit-bukit pada hari kiamat itu ibaratnya bulu-bulu tadi, yang mana berlanggar di antara satu dengan yang lain, terpukul di antara satu dengan yang lain, sehingga kal manfush, maksudnya bertebaran akibat pukulan tadi, akibat dentuman tadi, akibat pertembungan tadi, maka bertebaran seumpama bulu-bulu kambing tadi. Maka Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang dekat dengan rutin harian manusia, bahkan masyarakat Arab pada waktu tersebut, yang mana mereka tahu, mereka selalu mengambil bulu-bulu biri-biri kambing itu untuk diproses, dan mereka sentiasa melihat benda itu dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan nak kata kiamat pun begitu juga. Tapi yang berlaku tu bukan pada kambing, yang berlaku itu pada al-jibal, bukit gunung ganang yang besar tu, yang menjadi pasak kepada bumi ini, yang menjadi pasak kepada kestabilan bumi ini. Kata Allah Ta'ala, kal'ihnil manfush. Ibaratnya, bukan ibaratlah, diceritakan bahawa begitulah keadaannya seumpama bulu-bulu kambing yang kita pukul-pukul tadi, akhirnya bertebaran menjadi bulu-bulu yang halus tadi. Jadi itulah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu antara dikisahkan cerita hari kiamat. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-6, fa amma man saqulat mawazinuhu, sesiapa yang berat timbangan dia, manusia ni akan ditimbang. Cuma ulama khilaf apakah yang akan ditimbang. Ada ulama kata yang ditimbang itu adalah amalan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mengatakan bahawa apa yang ditimbang itu adalah amalan kita. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahawa yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah manusia. Contohnya dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana seorang lelaki yang besar dan gemuk pada hari kiamat, ar-rajul al-azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha bi'udah qala iqra'u, maksudnya ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk pun. Maksudnya pendapat kedua di kalangan ulama mengatakan bahawa yang ditimbang tu adalah manusia tadi. Jadi secara kesimpulannya adalah yang ditimbang tu kita ambil bahawa merujuk kepada amalan tadilah, mawazin, maksudnya ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman saqulat mawazinuhu faula, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ni, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maksudnya Allah Ta'ala mengatakan mawazin itu, ada ulama kata mawazin itu adalah yang merujuk kepada mauzun, maksudnya benda yang ditimbang tadi. Ada ulama kata yang berat itu adalah mawazin itu merujuk kepada mizan, benda alat yang menimbang tadi. So kesimpulannya adalah amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma ulama macam mana ditimbang tadi? Kalau kita ikut logik manusia ni, kita faham bahawa kita letak amalan kebaikan, kita letak amalan kejahatan, yang mana lebih berat kan? Sebenarnya ulama kata amalan kejahatan ni dia tidak ada berat dia. Yang menjadi pemberat itu hanya amalan kebaikan tadi. Bukan kedua kata yang mana lebih berat ke tidak, tetapi amalan kejahatan itu disebut oleh para ulama ialah tidak ada beratnya, tapi yang menjadi timbangan itu adalah amalan-amalan kebaikan tadi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang beriman yang berat amalan dia berada dalam keadaan kehidupan yang memuaskan. Aisyah ni kata para ulama adalah satu kehidupan yang tidak ada kerisauan. Dia tak bimbang dah, dia tak fikir tentang benda-benda yang buruk, dia tak risau, dia sangat senang. Berbeza dengan hayah. Boleh jadi hayah satu kehidupan juga, tapi hayah ni boleh jadi kehidupan yang ada ujiannya,
ada kerisauannya, ada keletihannya. Tetapi Aisyah, kata para ulama, ialah maksudnya orang tak bimbang dah tentang makanan, tentang tempat berlindung dan sebagainya. Maka itu adalah hakikat kehidupan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Radiyah maksudnya kehidupan itu yang manusia suka, yang kita tidak ada lagi kesedihan dan juga kesusahan yang kita rasai sebagaimana hayatid dunia. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maksudnya diukur timbangan itu, yang kebaikan itu ringan. Dia sebenarnya ada kaitan dengan, sebenarnya contohnya Tuhan kata dalam syariat tu Allah Taala telah meringankan banyak amalan kepada kita, banyak hukum kepada kita. Tuhan kata yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Hakikat dalam beragama ni Allah Taala sudah banyak meringankan kepada kita syariat tu. Maksudnya syariat tu sudah ringan. Banyak Islam ni agama yang mudah, yang ringan. Tetapi agama yang ringan tetapi dengan dibalas oleh Allah Taala dengan diberikan ganjaran dan juga timbangan yang berat. Jadi kalau kita tak beramal lagi, tak tahulah. Sepatutnya kita ini bersyukur kerana Allah Ta'ala telah memudahkan banyak perkara. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kerana diciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Jadi hakikatnya walaupun Allah Ta'ala meringankan, memudahkan banyak urusan kita dalam beragama, tetapi setiap amalan yang kita buat tu punya timbangan yang berat, yang nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rugilah bagi mereka yang khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali dia adalah neraka hawiyah. Digunakan ummuhu tu kerana biasanya mak ni tempat kita nak mengadu, kita nak kalau ada masalah apa kita kembali kepada ibu. Jadi biasanya ibu ni tempat kita kembali, kita mengadu, kita berlindung, kita nak berkatakan sesuatu, kita nak mencari solusi kepada sesuatu. Biasanya seorang anak sama ada besar ataupun kecil, kita refer kepada ibu kita. Maka ibu di sini maksudnya Tuhan kata tempat kembali adalah hawiyah. Itu adalah balasan bagi mereka yang tidak punya timbangan yang berat bagi amalan kebaikan mereka. Wa ma adraka ma hiya, Tuhan persoalkan lagi, kamu tahu tak apa neraka hawiyah itu? Kerana hakikatnya manusia ni boleh jadi dia tidak tahulah tentang benda-benda yang ghaibiyat, melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi mereka tahu, tapi pada hari akhirat ataupun dekatnya dengan kiamat, manusia sudah lupa dengan keadaan tadi. Sebagaimana kita ceritakan, asal perkataan insan itu sebagai ulama kata berasal daripada nisyan. Kerana hakikat manusia yang lupa, maka mereka juga melupakan tentang keadaan hari kiamat yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama kata insan itu daripada asal perkataan uns, anis, maksudnya orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu, sudah lunak dengan sesuatu. Oleh kerana manusia ni dengan sifat dia tadi sudah lunak, terbiasa, selesa dengan kehidupan dunia, maka menyebabkan dia lupa. Jadi Tuhan selalu tanya, wa ma adraka, itu boleh jadi dia sudah tahu, sudah dikhabarkan. 'Allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Taala telah mengkhabarkan kepada manusia kisah-kisah hari kiamat ini melalui lidah lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui syariat. Tetapi manusia juga lupa, seakan-akan dia tidak tahu. Maka dipersoalkan oleh Allah Taala kembali, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Maka jawab Allah Subhanahu Wa Taala, narun hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Api neraka ni sangat panas. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Nabi SAW, kepanasan api yang digunakan oleh anak Adam itu hanyalah satu daripada 70 kepanasan api neraka Jahannam. Sahabat tanya Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya sekadar itu pun cukup dah untuk menyeksa manusia. Baginda kata, meskipun demikian, kepanasan neraka Jahannam ditambah lagi melebihi kepanasan api dunia sebanyak 69 bahagian, yang mana setiap daripada satu bahagian itu seperti api kepanasan dunia. Maksudnya ditambah lagi 69 kali ganda. Ini cerita daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang neraka. Mungkin yang kita kurang berbicara tentang hari neraka ni, hari akhirat, khususnya tentang neraka dan syurga.
Jadi Allah Ta'ala kisahkan balik dalam surah ini. Kemudian dalam surah Takasur itu Allah Ta'ala kembalikan kita kepada persoalan dunia. Sebab ini cerita-cerita kepada orang-orang kufar memeluk Islam, dan Allah Ta'ala pusing begitu. Cerita akhirat, cerita ke dekat akibat apa punca mereka dapat, punca kepada mereka tidak mendapat syurga dan dibalas dengan neraka itu adalah kerana kisah dalam Al-Adiyat tadi. Allah Ta'ala balik pula dalam Al-Qari'ah, maka punca mereka akan diberikan balasan tadi. Allah Ta'ala cerita balik dalam At-Takasur. Jadi itu pergiliran dalam khitab ataupun bicara Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia, yang mana kebanyakan daripada orang-orang musyrikin ini mereka tidak percaya kepada yaumul ba'ats, yaumuddin, hari pembalasan. Mereka tidak selalu mempertikaikan kepada Nabi SAW konsep bahawa di sana ada pembalasan. Bahkan mereka pelik macam mana boleh setiap daripada amalan kita ini dinilai secara teliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ataupun syarran yarah. Maksudnya sebesar zarah pun dinilai oleh Allah Taala, mereka tak boleh nak terima secara logik mereka. Sedangkan Allah Taala menegaskan dalam surah yang sebelum ni, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Taala itu sebaik-baik orang yang melakukan penelitian sebelum memutuskan sesuatu hukuman. Jadi itu sebenarnya benda-benda akhirat ini menjadi satu ancaman kepada kita dari sudut untuk kerana salah satu daripada makna taqwa itu adalah al-wiqayah. Maksudnya kita selalu mencari benda-benda yang kita boleh mencegah diri kita lebih awal daripada terjebak. Walaupun benda ini dihadapkan kepada cerita-cerita musyrikin, tapi kita sebagai orang beriman, kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas pada pagi ini. Masih kepada yang sudi bersama, ada yang berada di airport, ada yang berada di rumah. Moga-moga dipermudahkan segala urusan. Kalau nak lebih lagi boleh rujuk kepada tafsir lah. Kita hanya tadabbur aspek-aspek yang mungkin boleh kita ambil sebagai pengajaran untuk hidup kita. InsyaAllah qul ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan salat Jumaat. 12 orang je.